Pengenalan e-sisa. Sisa elektronik atau lebih dikenali sebagai e-sisa merupakan satu ancaman terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia sejagat tanpa sedar. Ini kerana manusia pada zaman milenium terlalu bergantung kepada peralatan elektronik untuk memudahkan kerja seharian. Perkembangan dalam industri elektronik menyebabkan keluaran peralatan elektronik semakin membanjiri pasaran sehingga lambakan ini menjadikan harga peralatan elektronik di pasaran semakin murah dan mampu dimiliki oleh kebanyakan orang. Bahan-bahan kimia yang terdapat di dalam sisa elektronik ini akan mengundang kepada pencemaran tanah, air dan udara. Oleh itu, secara tidak langsung akan menipiskan lapisan ozon. Dengan peningkatan penggunaan elektronik, tidak dinafikan sisa kimia juga turut akan meningkat. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji tahap pengetahuan pengurusan sisa elektronik dalam kalangan penduduk Malaysia dan mengkaji amalan pengurusan sisa elektronik dalam kalangan penduduk Malaysia. Selamat sejahtera kepada semua. Saya akan menerangkan literature tentang objektif 1. Objektif 1 iaitu mengkaji tahap pengetahuan pengurusan sisa elektronik dalam kalangan penduduk Malaysia. Terdapat beberapa kajian lepas yang kita dapat untuk projek kita, iaitu kajian lepas yang dibuat oleh Tarawane dan Sandian pada tahun 2013. Ramai orang kekurangan pengetahuan dan kesedaran tentang e-sisa, tetapi juga individu mempunyai kesedaran tentang kepentingan pemeliharaan komponen berharga yang terdapat di dalam e-sisa. Yang kajian seterusnya yang dibuat oleh Safaras pada tahun 2006 dengan mengetahui potensi ketoksikan e-sisa dan pengalaman kita semula e-sisa, maka individu-individu akan mula mengamalkan amalan kita semula e-sisa. Yang kajian yang seterusnya kita juga dapat dibuat oleh Tarane dan Sandia pada tahun 2013, iaitu telah menunjukkan keberadaan e-sisa di dalam persekitar bergantung kepada tingkah laku pemilik apabila e-sisa sudah tidak diperlukan. Seterusnya, kajian yang dibuat oleh Guanano pada tahun 1995 dalam tu telah menyatakan kepentingan kita semula dan maklumat mengenai tempat dan cara mengitar semula perlu disampaikan kepada pengguna umum untuk meningkatkan penyertaan mereka dalam kita semula e-sisa. Kajian yang dibuat oleh Domina dan Koch pada tahun 2002, kemudahan dalam kita semula e-sisa dapat meningkatkan penglibatan isi rumah kerana ia memerlukan masa, usaha, wang dan ruang pengguna. Yang kajian yang dibuat oleh Hornick pada tahun 1995. Kajian menyatakan tingkah laku kita semula pengguna sebahagian besar didorong oleh kemudahan yang ada. Salah satu parameter penting dalam tingkah laku kita semula pengguna adalah berkaitan kekerapan e-sisa dikumpul oleh kita semula. Sekian daripada saya. Saya akan bentangkan tentang kajian lepas objektif yang kedua dalam kajian kami, iaitu mengkaji amalan pengurusan sisa elektrik dan elektronik dalam kalangan penduduk di Malaysia. Okey, di sini ada beberapa kajian yang saya dah senaraikan. Yang pertama, kajian oleh Tahir, Ernita dan Molia. Mereka menerangkan bahawa pengurusan sisa elektronik yang tidak mampan kerana majoriti isi rumah membuat e-sisa ke dalam tong sampah. Jadi bila semua orang buang dalam tong sampah, ia akan bagi kesan yang buruk kepada alam sekitar pada masa akan datang. Yang kedua, kajian oleh Prof. Madya Dr. Ahmad Faiz Muhammad menegaskan bahawa terdapat dua kaedah pengurusan sisa elektronik yang amat berkesan ialah perusahaan mengikut perundangan dan kita semula. Kajian yang ketiga ialah Muhammad Nasir Hassan. Beliau menerangkan bahawa sektor swasta telah menghasilkan beberapa rancangan di mana akan menyediakan pelbagai perkhidmatan yang lebih cekap dan kos perkhidmatan yang lebih rendah dan rasional untuk pengurusan sisa elektronik. Kajian yang keempat tentang amalan pengurusan sisa elektronik ialah Siti Zaliha Ibrahim mengatakan bahawa masyarakat digalakkan oleh Jabatan Alam Sekitar Selangor supaya dapat memberikan perhatian kepada pengurusan e-sisa bagi mengelakkan pencemaran alam sekitar yang serius ini. Itu sahaja dari saya.
Selamat sejahtera, saya akan membentangkan secara ringkas tentang taburan demografi responden. Pertama sekali, dengan merujuk kepada catatan ini, kita dapat melihat bahawa kebanyakan responden yang terlibat dalam kajian ini adalah responden perempuan, iaitu sebanyak 75%, manakala sebanyak 25% adalah responden lelaki. Seterusnya, bagi aspek umur responden pula, kita dapat melihat bahawa terdapat 75% responden adalah berumur dari 21 hingga 30 tahun. Seterusnya, bagi etnik responden pula, kita dapat melihat bahawa terdapat 49% responden yang beretnik Melayu, 40% responden etnik Cina, 4% responden etnik India dan 7% responden etnik lain-lain. Di samping itu, paragraf ini menunjukkan negeri-negeri asal responden. Melalui paragraf ini, kita dapat melihat bahawa terdapat 23 orang responden adalah berasal dari negeri Sembilan, 21 orang responden berasal dari negeri Selangor dan 17 responden berasal dari negeri Johor. Manakala, bagi negeri Perlis dan Terengganu sahaja, terdapat 1 orang responden. Seterusnya, jadual ini menunjukkan bahawa terdapat 70% responden adalah menetap di bandar dan kebanyakan responden yang mempunyai jumlah pendapatan isi rumah sebanyak RM4,360 Malaysia dan ke bawah adalah sebanyak 75%. Selain itu, responden yang mempunyai taraf pendidikan sampai ke peringkat universiti adalah sebanyak 85%. Walau bagaimanapun, kajian ini menunjukkan bahawa terdapat 55% responden adalah tidak bekerja. Seterusnya ialah tahap pengetahuan pengurusan sisa elektronik. Analisis terhadap pengetahuan responden. Purata tertinggi ialah dari penyataan 1 iaitu 3.03 yang menunjukkan bahawa keseluruhan responden mengetahui tentang kebaikan jika sisa elektronik diuruskan dengan baik, pencemaran alam sekitar dapat dikurangkan. Seterusnya, purata pertengahan antaranya ialah penyataan 5 dan 6 yang mempunyai nilai min 2.22 iaitu keseluruhan dari responden masih tidak tahu tentang tapak pelepasan e-sisa semakin berkurangan atau sempit akibat pertambahan penggunaan elektronik setiap tahun dan tidak tahu cara menguruskan pembuangan e-sisa dengan betul. Seterusnya ialah purata terendah iaitu 1.84 yang menunjukkan bahawa hampir majoriti responden tidak tahu mengenai premis pengumpulan e-sisa yang berada berdekatan rumah mereka. Seterusnya ialah kekerapan jawapan yang diberi oleh responden berkenaan bahan kimia berbahaya dalam e-sisa elektronik. Analisis jawapan responden. Bilangan tertinggi ialah responden yang menjawab tidak berkenaan atau tidak pasti. Hal ini boleh dikaitkan walaupun kebanyakan responden mempunyai kelulusan universiti, namun masih ramai juga yang didapati tidak tahu apa-apa mengenai bahan kimia yang terkandung dalam e-sisa. Yang seterusnya ialah bilangan kedua tertinggi dan ketiga tertinggi ialah responden yang menjawab lambam dan merkuri masing-masing sebagai bahan kimia yang berbahaya yang terkandung dalam e-sisa. Seterusnya ialah bilangan sederhana dan yang terendah, iaitu bagi jawapan yang memberikan bahan kimia seperti asid, kadmium, logam, bateri, lithium, elektrolit, copper, fluoride, nikel, sulfur dan amonia. Seterusnya ialah analisis terhadap kekerapan jawapan, kesan-kesan pembuangan e-sisa dengan tidak betul. Jawapan yang paling banyak diterima ialah kesan daripada pembuangan e-sisa tidak betul akan menyebabkan pencemaran alam, yang dijawab oleh seramai 66 orang daripada 100 orang. Jawapan yang kedua terbanyak yang dijawab oleh responden ialah kesan yang akan berlaku jika pembuangan e-sisa dengan cara tidak betul akan membahayakan kesihatan manusia, iaitu seramai 23 daripada 100 orang responden. Selebihnya, ada juga yang menjawab tidak berkenaan atau tidak pasti mengenai apa-apa kesan yang akan berlaku jika pembuangan e-sisa dibuang dengan cara yang tidak betul. Seterusnya, bagi analisis kekerapan jawapan yang dijawab oleh responden berkenaan kepentingan kita semula e-sisa kepada manusia.
Baiklah, jawapan yang paling banyak diterima berkenaan kepentingan melakukan kita semula e-sisa ialah penting untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar, iaitu seramai 75 daripada 100 responden yang memberi jawapan yang sama. Yang seterusnya ialah jawapan kedua terbanyak yang diterima berkenaan kepentingan melakukan kita semula e-sisa ialah penting untuk menjamin keselamatan manusia, iaitu seramai 17 daripada 100 responden yang menjawab jawapan yang sama. Selebihnya, ada juga yang menjawab tidak berkenaan atau tidak pasti mengenai kepentingan melakukan kita semula e-sisa kepada manusia. Seterusnya ialah amalan pengurusan sisa elektronik oleh responden. Kita boleh lihat bahawa amalan menyimpan e-sisa di rumah menetapkan minyak paling tinggi, iaitu 2.33. Manakala amalan membuang barang elektronik semata-mata untuk menggantikannya yang baru walaupun tidak lama menggunakannya, menetapkan minyak paling rendah, iaitu 1.76. Daripada ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa betapa juga segelintir masyarakat mempunyai kesedaran tentang kepentingan amalan pengurusan e-sisa, walaupun ramai orang masih kekurangan pengetahuan dan kesedaran tentang e-sisa. Selepas itu ialah cara menguruskan e-sisa yang dilakukan oleh responden. Sebanyak 26% daripada responden akan mengasingkan e-sisa, sebanyak 20% akan membuat kita semula, sebanyak 14% akan menjual kepada orang lain, sebanyak 12% akan menyimpan di rumah, sebanyak 8% akan membuang terus ke dalam tong sampah, sebanyak 2% akan mengurangkan penggunaan bateri, dan tinggal 18% tidak berkenaan tentang cara menguruskan e-sisa. Seterusnya ialah cadangan responden bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang cara pengurusan bahan e-sisa yang betul. Sebanyak 35% daripada responden bercadang untuk membuat iklan di TV atau media sosial. Sebanyak 33% daripada responden bercadang untuk mengadakan kempen kesedaran dalam kalangan masyarakat. Seterusnya ialah sebanyak 14% daripada responden bercadang untuk menumbuhkan lagi banyak pusat kitab semula yang berdekatan dengan kawasan perumahan. Sebanyak 8% bercadang bahawa masyarakat perlu merujuk cara yang sesuai, iaitu mengikut prosedur yang betul untuk menguruskan bahan e-sisa. Dan sebanyak 3% daripada responden bercadang kerajaan perlu memperkasakan undang-undang dan peraturan. Dan tinggal 7% daripada responden tidak berkenaan dengan cadangan tersebut. Seterusnya, kita boleh lihat bahawa majoriti responden, iaitu sebanyak 95%, tidak pernah menyertai program pengurusan e-sisa, manakala hanya 5% daripada responden pernah menyertai, iaitu kempen Jabatan Alam Sekitar. Kami ingin mendedikasikan ucapan penghargaan terutamanya kepada pensyarah kami iaitu Dr. Syamliza Jamhuri kerana dengan tunjuk ajar serta bimbingan daripada beliau yang telah membuka ruang kepada kami untuk menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pembikinan tugasan projek ini. Seterusnya penutup, kesimpulannya kajian ini berjaya mendidik pengurusan e-sisa dalam kalangan istimewa di Malaysia. Kebanyakan rakyat Malaysia mengetahui cara-cara pengurusan e-sisa, tetapi kebanyakan mereka masih tidak mengamalkan lagi cara-cara ini. Malah kebanyakan mereka membuang sampah seperti biasa dan akhirnya sampah-sampah itu berakhir di tapak pengurusan sampah. Oleh itu, mereka mungkin tahu cara tapi cuma tidak mengamalkan saja. So, beberapa cadangan yang dapat kami cadangkan untuk masalah ini ialah kerajaan boleh mewujudkan beberapa kempen ataupun program-program yang dapat mendedahkan lagi mengenai pengetahuan pengurusan sisa dan cara menguruskan sisa. Kerana kebanyakan rakyat Malaysia masih tidak tahu cara yang betul untuk menguruskan bahan e-sisa. So, itu saja daripada kami. Terima kasih.